mana ataupun langkah-langkah Cikgu Fairuz untuk membina sikap diri yang positif sebagai seorang individu yang berjaya lah bagi saya sebab dah ada master. Okay? Silakan Cikgu Fairuz. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so Alhamdulillah, okay, Tuhan tu mudahkan urusan saya untuk sambung belajar. Okay, sebelum ni sebenarnya, okay, kalau untuk pengetahuan para pelajar semua, okay, saya telah melalui satu fasa kegagalan sebenarnya, okay, iaitu semasa untuk menjadi seorang guru. Okay, sebelum ni paling biasa kepada kebiasaannya guru-guru apabila mereka ingin menjadi guru, okay, akan adanya satu temuduga, okay, temuduga oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, okay. So kat situ pada kali pertamanya saya telah gagal, okay, gagal untuk menjadi seorang guru pada waktu tu. Tapi dari segi kegagalan itu, okay, saya jadikan sesuatu yang positif. Okay, mungkin saya percaya rezeki saya untuk menjadi seorang pendidik belum lagi masa tu. Jadinya, ini kat situ ada satu peluang lain iaitu daripada nasihat abang saya yang pertama, okay, alung saya, kalau kita panggil alung kan yang pertama. Dan beliau telah mencadangkan saya untuk menyambungkan pelajaran ke peringkat master atau kita panggil bahasa Melayu sarjana lah, okay, sarjana. Okay, and then dalam masa selama kat situ saya buatlah permohonan, okay, melalui Universiti Teknologi Mara atau UiTM. Okay, so dalam masa yang sama masa tu saya sambung pengajian saya dalam masa setahun setengah saja, Alhamdulillah. And then pada tahun yang terakhir, okay, atau semester 3 kita panggil, saya dapat lagi temuduga untuk menjadi seorang pendidik. And then Alhamdulillah rezeki lah, Alhamdulillah. And then masa tu saya manfaatkan peluang saya, okay. Saya cuba ubah penampilan diri saya, okay. Saya cuba ubah saya punya kelayakan saya kat situ, okay. Mungkin dari segi sementara saya menunggu keputusan untuk menjadi seorang pendidik tu, saya ada dalami ilmu. Contohnya saya sebagai seorang fitness instructor, saya dapatkan license tu semua, okay. So dari situ mungkin ada murid-murid daripada SMKPK tak tahu Cikgu Fairuz ni sebenarnya instructor untuk aerobik untuk aerobik. So dari situ boleh insyaAllah kan saya datang. So dari situ benda yang positif datang dari diri saya sendiri untuk saya lebih bersedia bagi temuduga yang seterusnya tu. So Alhamdulillah rezeki saya dapat kali tu. And then dalam masa sama, tahun yang sama iaitu tahun lepas 2019, okay, saya telah memiliki sarjana muda dalam pendidikan, okay, sarjana ataupun master dalam pendidikan, pengurusan dan kepimpinan. Alhamdulillah. So itu antara satu pencapaian yang bagi saya sangat tinggi, okay. Sebenarnya dalam keluarga saya pun tak ada lagi seorang yang dapat pun master. Tapi saya telah capaikan mungkin benda tu boleh jadi salah satu kekuatan untuk anak buah saya okay, untuk lebih berjaya lah lepas ni. Lagi satu cuma agak sedih sebab alun saya dah meninggal, okay, masa tu. Okay, dalam tahun kedua saya buat master tu dia meninggal. Jadi kat situ saya tak dapat nak meraihkan bersama lah. Tapi Alhamdulillah bersyukur sebab benda ni adalah salah satu benda yang positif yang telah saya capai. Walaupun tanpa orang yang saya sayangi lah, orang katakan keluarga kita kan dah tak ada, tapi kita ambil sebagai satu benda yang positif untuk kita teruskan kelangsungan hidup kita tu. So itulah serba sedikit berkaitan dengan pengalaman saya lah, okay. Sebenarnya berkaitan dengan kita punya langkah-langkah tadi hampir keseluruhan Cikgu Fairuz ni mempunyai ciri-ciri ataupun langkah yang saya terangkan tadi Mungkin lah, ada sedikit lah, okay. Tapi bagi saya sendiri, pemikiran positif tu, okay, diri kita sendiri yang bawa, okay. Bagi saya, kita macam awak sekarang mungkin umur 13 tahun, okay, nak melangkah ke alam remaja, okay, lepas ni ke alam dewasa, okay. So pemikiran positif itu adalah sangat penting supaya kita dapat menjadi seorang yang lebih rapat dengan orang lain. Okay, orang akan jadi senang bila bersama dengan kita apabila kita ada pemikiran yang positif. Betul tak Cikgu Safwan? Cikgu Sufian. Sufian. Salah nama. Betul. Safwan Sufian. Okay. Beza Sufian. Okay. Correct.
Okay, saya teruskan lagi dengan slide saya seterusnya Silakan. Ini tadi kita sharekan langkah-langkah. So yang seterusnya, slide yang seterusnya macam saya terangkan tadi lah sini langkah. So positive mind ni minda yang positif vibe ni saya baru tanya Cikgu Fairuz tadi. So positive vibe ni maksudnya sekeliling kita lah ataupun kawan-kawan kita, sahabat kita, persekitaran kita, kita nak buat persekitaran ni kalau boleh semuanya jadi positif. So dia akan berikan kita satu yang positif lah. Maksudnya dia kehidupan yang positif lah Sebab kita kalau kita tengok apa-apa benda sekalipun yang datang pada kita ni, benda yang negatif sekalipun, contoh COVID-19, kita boleh ubah dia sebagai satu benda yang positif. Contoh kalau positifnya COVID-19 ni, kita boleh belajar sudut belok ICT dan sebagainya. Kalau dulu kita belajar dalam kelas, chalk and talk. Ini contoh Tapi dah disebabkan COVID-19 ni, kita boleh berubah ke arah yang lebih baik. Okay, dan gunakan peluang dan ruang yang ada lah untuk kita lebih maju berdasarkan kita minda yang positif. Okay, yang seterusnya, ini saya cakap tadi untuk pemikiran positif dan pemikiran negatif. So ada dua. So biasanya kalau kita contoh pemikiran negatif ni, apabila anda berkata mulai hari ini saya tidak akan malas lagi, contoh nak pergi sekolah, aku tak nak malas lagi, aku tidak akan malas lagi. Itu yang tu kita tak nak lah. Kita sematkan, kita tukarkan ucapan berikut kepada yang lebih positif. Kita katakan dalam diri kita sendiri, mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Ini contoh. Okay. So, yang kedua, ni biasa banyak biasa banyak. Kat BSG dulu pun ada, SMT pun ada. Ni contoh pemikiran negatif. Dia nak berubah tapi dia sematkan dalam pemikiran dia, cakap aku tidak mahu melawan cakap guru lagi. So kita tak nak benda tu, walaupun benda tu positif sebenarnya, tapi kita nak lebih kepada mindset kita lebih positif. Mindset kita tu sendiri. Okay, saya akan ikut cakap guru. Maksudnya saya akan ikut cakap guru. Dan yang ketiga, mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah. Ini mana-mana sekolah pun sama kot. So saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. So kita tukar kita punya pernyataan mulai tahun ini saya hadir awal ke sekolah. Maksudnya ketiga-tiga ni semua yang warna merah ni, kita punya statement ada perkataan tidak. Yang kedua, tidak akan malas. Yang pertama, tidak akan malas. Yang kedua, tidak mahu melawan cakap guru. Yang ketiga, tidak mahu lewat ke sekolah. So kita tak nak gunakan perkataan tidak tu. Sebab perkataan tidak ni biasanya kita akan melambangkan pemikiran kita yang negatif lah. Sebagai contoh lah, kenapa kamu tak nak PJ contoh saya tak tahu ataupun saya tidak tahu kalau Cina wabu cidau kan, tu tak nak. Maksudnya saya akan cuba cikgu. Tu contoh yang baik lah, pemikiran positif. Walaupun kita tak tahu, contoh saya akan cuba cikgu. Tu baru betul. Ini lah saya tak tahu. Sampai sudah kita tak akan tahu. Okay, saya teruskan lagi Cikgu Fairuz. Boleh silakan cikgu. Ya, kalau tambah boleh saya stop. Cuma ni lah. Ini antara apa? Okay. So jadi lebih 2 slide ikut untuk kita main game. So yang lain standby dengan phone masing-masing So untuk yang seterusnya ialah kelebihan memiliki emosi yang baik. Ni kita punya kelebihan So poin yang pertama yang warna kuning ni adalah berupaya mengawal dan menguasai fikiran, perasaan dan tingkah laku. Sebab contoh kalau kita broken dan sebagainya kan, so kita akan berjaya mengawal diri sendirilah sebab kita berfikir secara positif. So yang kedua, mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Macam saya cakap tadi lah, maksudnya macam mana kita seorang yang positif, biasanya kita akan dapat membuat hubungan baik dengan orang lain Sebagai contoh, orang akan suka berkawan dengan kita kalau kita fikiran yang positif lah. Kalau kita semua tolak je, memang orang akan dia ni tak boleh, dia ni tak boleh. Okay, ini contoh. Okay, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah sistematik. Ini biasanya kalau kita ada pemikiran yang positif, kita akan dapat selesaikan masalah secara sistematik dan rasional. Sebagai contoh, kita putus cinta kan, contoh dan emosi kita tu kata, alamak, kenapa aku cinta ni, aku ni tak cantik kan, contoh kalau perempuan. Kalau lelaki, aku ni tak handsome ke kan. Tapi kita kalau kita ada fikiran positif yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah dengan masalah yang sistematik dan rasional. Kita akan reflect balik dengan diri kita. Mungkin aku ni perlu fokus dengan benda yang lebih penting. Sebagai contoh, kita perlu belajar dulu. Contohlah. Sebab kita tahu lah benda yang paling penting dalam diri kita tu apa.
Dan yang terakhir, untuk kelebihan memiliki emosi yang baik ialah mempunyai kesedaran dan kawalan diri yang baik. Lebih kurang macam tadi sebab kita boleh kawal diri kita sendiri. Orang lain tak boleh, walaupun orang cuma kita, orang boleh support kita, kaunselor boleh bagi positif kat kita, tapi nak tak nak dalam diri kita sendiri lah dalam diri kita sendiri, dan kita akan mempunyai kesedaran dan kawalan diri yang baik lah akhirnya bila kita berfikiran positif. Okay, yang seterusnya, so ini dah ready dah ready dengan phone masing-masing. Cuba type dekat phone masing-masing, dekat new tab kahoot.it. kahoot.it. Saya bagi masa berapa minit Cikgu Fairuz untuk dia orang standby? Kita bagi masa 2 minit, 3 minit lah, 3 minit boleh. 3 minit. Okay, 3 minit kita bagi dia orang standby. Kau boleh Cikgu Sufian tolong letak dekat komen boleh? Kahoot.it and then kod dia tu. Okay? Setiap pelajar kena masuk kod tau. Kod tu kau boleh letak kat live comment ke atau kita selalu cakap lah berkaitan dengan kod. Okay? Saya letak dekat live comment ataupun saya letak kat banner. Boleh juga. Ke mana? Boleh juga kalau kat banner pun boleh, tak ada masalah. Apa saya letak? Sekali saya letak untuk mudahkan. So nanti kita buat permainan. Kalau yang menang tu daripada Bukit Kapar, saya boleh bagi hadiah. Yalah, kalau dia BSC pun. BSC saya dah salah. Hadiah ni tak mahal lah. Boleh dapat gula-gula sebiji pun dah okey. Hadiah. Betul. Yang dari ini tu, saya bagi masa 3 minit Cikgu dekat mana itu? Type dekat Google, on type kahoot.it. Nanti dia minta nombor PIN tau. PIN game. Kahoot.it. Kalau type Google kat situ, saya cuba letak kat banner dia punya website dengan PIN saya letak kat banner sekejap. Okay, cuba search kahoot.it. Okay, lepas tu cari yang ada enter ataupun masukkan PIN code. Dah masuk dah cikgu. Okay, Luqman, thank you. Okay, terima kasih dah masuk Luqman. Okay, cikgu. Saya tunjuk yang dah masuk sekejap. Masuk okay. Masuk. Yang dah masuk stay dulu. Okay, sementara tu kita tunggu rakan-rakan yang lain. Okay. Sebab 22 orang lebih kurang. Kalau ada cikgu, kalau semua orang masuk, saya tengok dekat saya pun display cuba tengok kat display. Baru 4 orang. Yang ada Huzaifah, Maisara, Luqman Saiful, 3 orang ni. Lagi sebelum saya start. Itu yang Putri Zainab Megat Abdul Rahim. Okay, cikgu kat mana? Okay, kahoot.it. kahoot.it. Cuba awak tengok dekat awak punya Google ataupun dekat mana-mana tab tu, search perkataan tu. Okay, kahoot.it. Okay, bila dah masuk tu nanti enter the PIN code. Okay, 1288297. Okay. Rasa Cikgu Sofian dah boleh pamerkan kot atau layarkan kita punya ni, Kahoot tu. So kat situ pun pelajar boleh tengok kod dia. Saya share screen Saya share screen untuk yang Kahoot tu. So yang dah masuk dia akan keluar macam ni. Kahoot. Nampak tak Cikgu Fairuz? Nampak tak? Nampak. PIN, enter. So masukkan kat sini. Ni website dia, kahoot.it. Okay. So yang dah masuk, bila dah masuk, ni saya akan masuk. Saya akan tengok. Boleh nampak tak ni Cikgu Fairuz? Boleh nampak. Tapi untuk pelajar lah Pelajar nanti masukkan game PIN Okay. Game PIN nampak tak game PIN ni? Nampak? Kahoot game PIN. Cuma pelajar just masukkan saja nombor PIN tu lah. Okay. So saya mengharap, saya harap pelajar dapat jumpa lah untuk enter PIN code. Kita tengok sambil tu kita tengok siapa yang dah masuk, siapa yang tak masuk lagi. Saya share screen lagi sekali. Okay, mana dah masuk, kau boleh kita tunggu sekejap kawan-kawan kita. Nampak? 9 orang dah masuk. Okay, good. 9 orang masuk. Dia ada music kalau kat luar tu mungkin boleh kuatkan sikit lah kot. Dia punya music. Dia seronok sebenarnya. Jo Queen. Okay, saya dah masuk. Dia dah masuk Putri SMK BK, Kristina Alia, DC. Okay.
Kau boleh tulis nama sendiri pun lagi bagus saya, tapi tak apa. Okay, awak dah masuk tu kira dah okey dah. Okay, terima kasih. Buat orang cover susah sikit cikgu. Joaquin. Okay. Memang agak susah sikit. Okay, tapi cubalah Okay. Yang Dah. susah tu apa Dia kena keluar daripada ni kena keluar daripada live ni dulu kan. Kalau pakai handphone. Tag lah, new tab. Oh, boleh buka new tab Boleh? Okay, 11 player dah ada. Satu lagi. Lepas tu kena buat apa? Nanti jawab soalan. Soalannya Puteri Zainab Megat Abdul Rahim. Boy, nama penuh ni. Dah 13 orang. 14 lagi. Kalau semua orang masuk ni 18 orang ni. Okay, mungkin ada satu peranti. Okay, tu menyebabkan mereka agak susah lah. Contoh kalau dia dah pakai live dekat handphone nak tengok. So kalau buka Kahoot tu agak susah sebenarnya mungkin Cikgu Sofian. Kalau dia guna apps YouTube memang kena off dulu. Tu yang agak susah tu. Teruskan dulu Teruskan ni Cikgu Virus. 14 orang. Ada lagi ke yang nak masuk? Rasa dah Okay. Dah. So tak apa. Yang tak dapat masuk tu tak ada rezeki dia. So kita tengok start. Okay. Ready? Okay, soalan pertama. Soalan yang pertama, dalam masa 30 saat, tekan apakah jawapan dia? Apakah maksud pemikiran positif? Boleh baca dulu berupa emosi positif dan negatif. Pilih yang rasa yang paling yang saya terangkan tadi. Apakah jawapan yang paling sesuai? Penasaran lagi? Tengok kedudukan yang pertama, kedudukan ni kan? Dah ada dah tu? Dah ada? Dah live. Saya naikkan soalan yang kedua. Maisarah. Okay, Maisarah. Okay, good. Okay, Maisarah. Ada 6 soalan semua. Sila pilih tentang yang benar tentang pengusaha mental dan emosi. Ambil masa. Kalau betul, keluar dari line ke cikgu. Alah, tak apa. Boleh tak masalah. Keluar sekejap. Boleh tu keluar sekejap sebenarnya. And then jawab dulu kan. Cikgu, saya ada question 3. Cepatnya Lokman. Tak apa. Tak apa. Okay. Tak apa. Okay, tengok siapa kedudukan yang pertama. Dah berubah kedudukan Apik dia kedudukan yang pertama, yang kedua Maisarah. So soalan yang ketiga. Ni point dia tinggi sini double point. Kalau tadi 1 markah, ini 2 markah. Oh, ada dua jawapan lah ni. Okay, Tak, satu jawapan. Ada 2, okay. Punya markah dia lagi tinggi. Okay, bagaimanakah anda sebagai seorang murid untuk menangani masalah mental dan emosi dengan betul? Okay, cara awak menangani masalah mental dan emosi. Dengan betul. Yang betul Oh, jawapan dia lambat Okay. Jawapan dia berjumpa dengan kaunselor itu paling betul. Yang tidur tu kurang tepat, main permainan ini kurang tepat, berbual dengan rekan sebaya kurang tepat walaupun dia betul sebenarnya. Yang seterusnya, soalan dah berubah kedudukan Zulaika dah mendahului Kristina nombor 2. Yang terusnya soalan nombor 4. Okay, manakah tanda-tanda emosi kurang stabil? Okay, tanda emosi kurang stabil adakah perasaan mudah terganggu? Mata berasa berbinar, perut rasa sakit atau suka bercakap? Emosi Saya suka bercakap. Tapi saya tak stabil. Suka bercakap, emosi tak stabil. Okay, wifi lambat glitch jadinya. Okay, tak apa. Okay, awak dah cuba. Tak apa. Iman. Okay, tak nampak. Iman, saya pun sama jawapan dia lambat. Okay, tak apa. Jawab je dulu. Okay, mungkin itu antara kekangan jaringan internet mungkin tak sampai ke atau apa tu menyebabkan kekangan lah. Okay, soalan yang keempat tadi Kristina yang pertama
dengan markah 3072 markah. Okey, soalan yang kelima. Bentuk-bentuk emosi seperti berikut kecuali amarah, sedih, cinta, sakit kepala. Mana-mana berikut bentuk-bentuk emosi seperti berikut kecuali. Okay, kecuali selain Okay. Jawapannya sakit kepala, tak ada kaitan dengan emosi sebenarnya. Saya pun sakit kepala Seorang je betul. Seorang je betul. Seorang je betul Ha. Tengok kedudukan masih lagi sama. Soalan yang terakhir, jawab dengan betul dan pantas. Okay. Bagaimanakah anda inginkan mental yang sihat? Okay. Bagaimana? Okay. Awak nak mental yang sihat. Apa? Okay. Mengambil pilihan, adakah betul lari dari cabaran, mengurus diri dengan baik atau pergalauan bebas? So mana satu yang anda inginkan mental yang sihat? Alamak, tangga ke-21. Tak apa. Tak apa. Yang penting awak, kita dah cuba Okay. Saya tak sempat jawab soalan 5. Yelah Iman. 30 saat je masa. Okay. Dah habis. Jawapan tepat adalah mengurus diri dengan baik. Okay. Terakhir kan. Podium. So, kita tengok podium Nombor 3 Afiq, Tania. Nombor 2 Zulaika, dan yang tempat yang pertama siapa Kristina. Kristina ni mana? Pandai Kristina ni. Kristina mana ni? So Kristina, Zulaika, cuba komen kat situ. Okay. Sekejap, saya kena ni dulu. Cuba next dulu. Next dulu boleh Cikgu Sufian. Kalau kita nak tengok data dia lah, analisis kan berkaitan dengan soalan. Soalan 5, 3%. Soalan 1, 7, 14. Okey dulu. Tak ada masalah. Okey.